الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما يسر من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah. Seperti biasa pertama-tama kalinya kita merafakkan kesyukuran kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang amat berbahagia ini, sekaligus Allah menggolongkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang dapat menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Dan Allah melapangkan sedikit masa kita untuk duduk sekejap sementara kita menunggu masuknya waktu Isyak untuk kita bersama-sama menyambung kembali kuliah tadhkirah, yang mana kita masih lagi berada pada awal surah Al-Baqarah dan masih lagi pada juzuk yang pertama. Bulan depan kita datang ya? Untuk bulan 2 saya tak datang ya. Bulan 2, bulan 1 ada. Bulan 2 saya tak datang ada kampung. So bulan 1 lah. Mana kita berhenti bulan 1? Ayat 20, ayat 18, 20. Tanda-tanda pun wala. Ada tanda. Ya. Ayat 20. Banyak sangat tanda. Adik pun benar. Memang 20 Kita last 20 20 Mana tak ada tanda. Okeylah, kita start 20 lah. Kalau macam tu terlupa ikut tanda. Kita habis 20 dan kita start 21. Kita start 21. Jadi setelah menayangkan gambaran 3 golongan itu, yang mana kita telah menggambarkan 3 golongan daripada awal surah Al-Baqarah. Kita membicarakan tentang golongan yang pertama, iaitu golongan muttaqin. Lepas tu golongan kafirin. Lepas tu munafiqin. 3 golongan sudah diterangkan. Manakala pada ayat yang berikut pula menyuruh dan memerintah seluruh manusia supaya memilih contoh golongan yang mulia dan lurus, golongan yang bersih dan ikhlas, golongan yang beramal dan berguna,
golongan yang mendapat hidayah dan keberuntungan, yaitu golongan orang-orang yang bertakwa, golongan yang pertama. Tu. Oh ada mah benar ni. 13/1. Kecil Kecil ada. 13/1 betul lah. Baru nampak. Jadi ayat seterusnya, rentetan daripada 3 golongan tu diseru untuk kita memilih contoh golongan yang mulia. Golongan yang pertama. Memilih untuk kita menjadi golongan tersebut dan memilih siapa ketua kita, siapa pemimpin kita berdasarkan golongan hak pertama. Ada? Mudah je, kan? Bukan payah sangat. Bermula daripada diri kita sendiri menjadi golongan yang pertama dan berkawan dengan golongan yang pertama, memilih golongan yang pertama, kan? Itu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang seterusnya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahkanlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan mereka yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Itu golongan yang pertama yang kita bincangkan pada awal surah Al-Baqarah. Kita kena ingat latar belakang. Latar belakang suasana yang kita bincangkan sekarang ni, bila dikatakan ya ayyuhan nas, ayat yang turun ketika mana Nabi di Mekah. Ketika mana Nabi di Mekah. Yang mana musyrik Mekah ketika itu dia memang mengiktiraf Allah ni sebagai Tuhan yang mencipta, sebagai Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Maksudnya konsep itu memang dah ada dalam kepala otak mereka. Dia bukan tak percaya ke Tuhan, dia percaya, tetapi dia menyembah berhala dengan anggapan untuk mendekatkan lagi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ini alasan mereka kenapa menyembah berhala, untuk mendekatkan lagi mereka dengan Allah. Alasan tak logik lalu. Tapi itulah alasan mereka. Tetapi secara hakikatnya mereka mengakui Allah lah yang menjalankan matahari, menurunkan hujan, mencipta langit dan bumi. Facts tu memang mereka akui. Ini sebut banyak kali dah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Mereka akan bercakap Allah. Mereka akan menjawab kalau tanya mereka siapa yang menjalankan matahari dan bulan, mencipta langit dan bumi, mereka akan kata Allah. Latar belakang kefahaman mereka itu sudah cukup untuk berfikiran waras untuk menyembah Allah. Tapi ada sembah berhala juga. Sembah berhala juga. Ini isu dia. Sebab itu dalam ayat ni diseru kepada mereka, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hujah pada ayat ini benda hak mereka tahu dah. Bukan mereka tahu dah. Allah lah yang menjadikan mereka. Allah lah yang menjadikan sebelum mereka tahu dah. Ni bukan tak tahu, bukan jahil. Ni puak-puak musyrik Mekah ni tahu dah. Lepas tu apa yang diseru, lepas ni pun diseru juga. Benda yang mereka tahu dah. Ini manusia, tuan-tuan. Ini manusia.
Sampailah ke hari ni perangai macam tu juga. Tahu dah Allah Maha Besar. Tahu dah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tahu dah. Ada. Oh, tapi ada lagi yang lebih besar pada Allah. Ni masalah. Pada perangai macam musyrik Mekah. Tahu dah Allah Maha Besar. Tahu dah Allah yang mencipta begitu begini. Kan? Kita ni orang Islam tahu dah. Tapi dah. Kan? Macam tu jugalah. Kan? Macam tu jugalah. Macam dalam bab undang-undang pantang bertembung dengan sivil. Oh, menang sivil. Balik-balik CV. Padahal negara agama Islam, agama persekutuan. Tapi pantang bertemu dengan CV, habis. Habis kena batal. Ni pemikiran kita. Itu belum cerita bab undang-undang Islam lagi. Orang tak buat-buat lagi. Tapi sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam pemikiran Allah hanya menciptakan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua fakta teori itu dalam kepala belaka. Tapi praktikal tak ada. Praktikal sedih. Sedih praktikal tuan. Ini perangai musyrik Mekah. Ini perangai musyrik Mekah. Dia lebih tahu lagi. Dia lebih tahu lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia boleh nak apa tu ibadah mereka ada perantaraan berhala baru sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hujah yang pertama. Kenapa? Di sini juga memberi hujah kepada kita, kepada orang Islam, kenapa kena sembah Allah. Tadi tak apalah. Waktu berkait dengan suasana Arab musyrik ketika itu. Yang mereka dah tahu dah benda ni, tapi degil. Jadi bagi umumnya, ini satu hujah bagi kita. Kenapa kena sembah Allah? Ini hujah dia. Sebab apa? Sebab Allah yang menjadikan kita. Allah yang menjadikan. Ini ya ayuhan nas ni bukan untuk orang Islam, untuk semua manusia. Tak kira kafir ke etis ke. Kenapa kena sembah Allah? Sebab Allah yang menjadi kamu. Dan mak ayah, datuk, nenek moyang. Itu hujah yang pertama. Yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dan dialah Tuhan yang telah menciptakan bumi untuk kamu. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dialah Tuhan yang telah menciptakan bumi untuk kamu seperti hamparan. Bumi ni diciptakan dihamparkan. Maksud hamparan ni, hampar dalam keadaan kita boleh hidup di muka bumi ini. Menjalankan aktiviti. Macam-macam lah kita boleh buat. Bersekolahnya dengan apa benda ni. Tidaklah muka bumi ini macam berbukit-bukit seluruh. Walaupun ada di setengah tempat. Berbukit, bukau dan sebagainya. Tapi banyak tempat yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudahan manusia. Itu untuk kita. Allah yang jadikan sebegitu. Itu bukti kenapa kita kena sembah Allah. Ni Quran kata ni. Kita orang Islam wajib percaya. Kan? Ini antara hujah-hujah yang kalau disoal oleh orang kafir, kenapa kena sembah Allah? Ni kepercayaan kita. Sebut ayat ni. Ini kepercayaan kami. Kalau kamu tak percaya, kamu punya pasal. Kami wajib percaya. Kami wajib percaya Allah yang menjadikan kita, Allah yang menjadikan anak, datuk
untuk moyang kita, kami percaya Allah yang menjadikan bumi ini untuk manusia, itu wajib kami percaya sebab sebut dalam Al-Quran. Kalau kami tak percaya, kafir kami. Kalau dia tak percaya, dia punya pasal. Tak ada kisah. Kita tu kena yakin dengan hujah yang ada dalam Al-Quran. Satu bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a was sama'a bina'a. Dan dialah yang menjadikan langit seperti bangunan tinggi. 7 petala langit Allah yang jadikan. Seperti bangunan. Kalau kita pandang ke atas, waktu siang tengok langit luas dan tinggi. Ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan dengan langit itu diturunkan hujan. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan dengannya dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Air hujan yang turun tu Allah yang jadikan. Dan dengan air hujan itu menyuburkan buah-buahan dan tanaman untuk menjadi rezeki kita. So apa lagi alasan kita tak nak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apa lagi alasan? Sebagai orang Islam. Sebagai orang Islam, apa lagi alasan kita tidak taat kepada perintah Allah? Sembah Allah ni maksudnya patuhlah kepada perintah Allah. Waktu masuk sembah Allah, bukan setakat kita solat je, tapi tak patuh, tu tak jadi. Sebab apa kita kena patuh dengan perintah Allah? Sebab ni lah yang sebut tadi tu. Dengan langit, dengan bumi, dengan air hujan. Lepas tu air hujan itu menyuburkan tanam-tanaman, memberi rezeki kepada manusia. Dalam surah yang lain, mata'an lakum wa li'an'ami. Nikmat kepada kamu dan juga binatang ternakan kamu. Itu pun Allah yang jadikan. So apa benda lagi yang menjadi alasan kepada kita, yang membuatkan kita ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dengan akidah dia. Kita dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi alasan kita tak ikut perintah Allah? Apa lagi alasan? Dengan hujah-hujah yang telah diberikan tadi. Maka dengan itu, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kamu mengetahui. Dengan isu-isu yang kita sebutkan tadi, dengan kejadian kita, kejadian datuk nenek moyang kita, dengan kejadian bumi, kejadian langit, air hujan, semua itu, yang mana kita faham seperti itu, janganlah kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita cari tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita mengetahui. So sedangkan kamu mengetahui ini tuju kepada Arab musyrik. Kamu tahu dah kan, seperti mana yang saya cerita tadi. Tahu belaka dah. Tiba-tiba syirik kepada Allah. Sembah berhala pula. Waktu khusus kepada musyrik Mekah ketika itu. Iktibarnya bagi kita samalah juga.
dah tahu dah begitu begini seperti mana yang kita sebut tadi, dengan Allah yang menghidupkan mematikan, langit bumi Allah yang jadikan, tiba-tiba kita pergi cari hak lain daripada Allah. Ada pergi cari hukum lain daripada Allah. Hukum yang diasaskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun ta'dil sekalipun, kita batalkan pula. Ni. Hudud kisah, so cakap lah, memang tak buat pun. Tak. Zaman hari itu berusaha dah nak buat bentang itu, bentang ini dan sebagainya. Tukar je kerajaan, tak buat langsung dah. Senyap tu. Ini orang yang dia tidak memikirkan hujah-hujah tadi. Hujah-hujah tadi. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu faham, sedangkan kamu tahu, Allah yang menjadikan, Allah yang menurunkan hujan, macam-macam yang telah kita sebutkan pada awal tadi. Itu hujah-hujah. Yang mana hujah-hujah ini perlu kita sematkan dalam hati kita. Kenapa kita kena sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seterusnya, dalam keadaan hujah sebegitu, tetapi masih ada lagi yang meragui kesahihan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan saja melibatkan kaum munafikin, tetapi melibatkan musuh-musuh Islam yang lain daripada kalangan musyrikin, Nasara dan sebagainya. Maka di sini Al-Quran mencabar semua pihak. Atau kira Yahudi ke, Nasara ke, Arab musyrik, Al-Quran cabar. Dan cabaran ini tidak disahut sampailah ke hari ini. Tapi degi situ lah. Degi macam tu lah. Padahal Quran cabar dah puak-puak hak tak percaya ni. Puak-puak hak tak percaya dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi, Quran cabar dah. Kan? Awal dulu dah cabar dah, tak berjawab sampai ke hari ni. Kalau tak berjawab tapi insaf, tu okeylah. Ni degi macam tu lah. Degi macam tu. Puak-puak ni degi. Dah lah tidak berjawab cabaran tu. Tapi degi bertambah-tambah degi. Tak? Ini pun berkait dengan kita juga. Hak tak yakin dengan Al-Quran. Hak tak yakin dengan Al-Quran. Bila tak buat, tak yakin. Betul tak? Kalau kita tak buat, maknanya kita tak yakin. Kalau kita peram, hukum Allah ni tak buat, tak yakin lah tu. Padahal ada kuasa tapi tak buat. Tu tak yakin namanya. Tak yakin. Kalau yakin, lama dah buat. Kan? Mudah sifat ni. Kalau yakin, lama dah buat tuan-tuan. Ni kenapa peram, kenapa tak buat? Kenapa sekat begitu, begini dan sebagainya? Sebab tak yakin. Ini hujah bagi orang yang tak yakin. Walaupun surah ini turun kepada musuh-musuh Islam ketika itu, yang memusuhi Nabi Muhammad, yang tidak yakin dengan Al-Quran yang Nabi bawa, tiba juga kepada kita yang tak yakin dengan Al-Quran. Sampailah ke hari ini. Ni cabaran dia. Kalau boleh jawab, boleh. Jawablah. Kalau boleh jawab. Kalau boleh sahut cabaran ni, sahutlah. Sebab semenjak turun ayat ini sampailah ke hari ini, tak ada orang berani nak sahut. Apa dia cabaran Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu masih dalam keraguan terhadap Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami, ragu, tak yakin, tak yakin dengan kesahihan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Nabi bawa dalam, tak yakin dalam Al-Quran, tak yakin.
Kalau tak yakin, fa'tu bisurah. Mari buat satu surah. Mari buat satu surah. Fa'tu bisuratin min mithlih. Yang sama dengan Al-Quran. Satu surah dia. Tak payah semua. Satu surah dia. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Dan panggillah. Cerdik pandai kamu. Yang cerdik, yang alim, yang ada PhD, panggil semua. Cuba buat. Min dunillah. Tapi jangan panggil Allah. In kuntum sadiqin. Kalau kamu adalah orang yang benar. Ini cabaran daripada Allah. Ya, cabaran daripada Allah. Hak tak yakin sampailah ke hari ini dengan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran, mu tak buat. Mari datangkan satu surah. Tak yakin sangat. Sampai tak buat, sampai peram. Tak yakin lah tu. Mari. Tak boleh nak sahut sampai ke hari ini. Cabaran Allah ini sampai ke hari ini tidak disahut. Tapi degi macam tu lah. Degi situ lah. Ini akhir kali di nak kabar ni, orang ni degi macam batu. Batu tak degi macam ni. Dah lah diberi dengan hujah-hujah tadi. Hujah-hujah tadi diterangkan. Lepas tu dicabar. Kalau tak yakin, cabar pula. Tak sahut pun. Tapi still degi lagi. Still degi lagi. Sama lah hari ni. Degi macam tu. Degi. Maka selepas itu, cabaran ini terus terbuka dalam masa dan selepas masa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih terus terbuka sehingga ke zaman kita pada hari ini. Dan cabaran ini merupakan satu hujah yang tidak boleh dipertikaikan. Al-Quran masih tetap berbeza dari segala kalam dan pengucapan yang dituturkan oleh manusia. Dan perbezaan itu amat ketara dan jelas sekali dan akan terus berbeza buat selama-lamanya. Tepatlah seperti mana firman Allah pada ayat yang berikut. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu tidak dapat membuatnya, dan memang kamu takkan dapat buat, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ini satu uslub Al-Quran yang nak menunjukkan memang tak boleh buat. Jikalau kamu tak boleh buat, dan memang kamu tak boleh buat, tak usah nak buat lah. Satu surah tak boleh nak buat. Sejarah telah membuktikan bagaimana Musailamatul Kadzdzab yang cuba nak mewujudkan surah-surah palsu. Habis bukan setakat masyarakat menghina beliau, bahkan pengikut anak murid dia pun hina beliau. Tak dapat buat. Sebab Al-Quran ni Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi maka golongan-golongan yang tak berpuas hati ni, tak yakin ni, walaupun mereka cuba nak buat, memang tak boleh buat. Sebab itulah tak boleh nak sahut cabaran Allah. Sampailah ke hari ini, pakat jadi degi macam tu je lah. Degi. Nak sahut cabaran tak boleh. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu abadan, nilan abadan. Memang tak boleh nak buat. Maka dengan itu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Maka dengan itu peliharalah diri kamu daripada api neraka. Maka jangan buntu dah.
Maksudnya kita ni tak boleh meragui langsung apa yang ada dalam Al-Quran. Tak boleh. Berdasarkan kefahaman ni tak boleh. Maka dengan sebab itu, jagalah diri kita. Kalau kita masih ragu lagi, masih degil lagi, jagalah diri kita agar tidak menjadi bahan bakar api neraka. Yang mana bahan bakar itu daripada manusia dan batu-batu. Manusia dan batu-batu. Kenapa batu? Sebab manusia yang masuk dalam isu ini, manusia yang memang degil, kerah, pelotok tu kerah macam batu. Degil dah bagi hujah dah cabar dah, dan cabaran tu memang tak boleh nak sahut, degil lagi sampai ke hari ni, degil lagi. Tak yakin lagi dengan hukum Allah, tak yakin lagi. Tak buat lagi, ada puasa tak buat lagi. Ada puasa tak buat lagi. Bahkan buat pula perkara yang Allah larang. Ni memang degil sungguh ni. Memang degil sungguh. Maka jagalah diri kamu. Peliharalah diri kamu dari menjadi bahan bakar api neraka. Yang mana bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah, daripada manusia dan batu-batu. Uiddat lil kafirin, yang mana disediakan untuk orang-orang yang kafir. Ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Isu dia apa dia? Isu dia kita ragu-ragu. Isu dia kita ragu-ragu dengan apa yang Nabi bawa, iaitu Al-Quran. Ragu-ragu. Dan cerita ni dia bukan setakat pada zaman Nabi je. Dan ianya akan berulang sampailah ke zaman kita sekarang. Lepas tu kena dengar Al-Quran. Kena dengar, kena faham apa yang Allah sebut. Puak-puak ragu-ragu ni tak payah pilih lah. Tak payah jadilah pemimpin. Tak payah jadikan mereka ini pemimpin. Ragu-ragu dengan kalam Allah. Tak boleh, tuan-tuan. Ini Allah siap khabar dah ni. Tapi jenis tak baca Quran, jenis tak mari dengar, gitulah. Ada kena tipu gitu sama-sama. Ini penting kita mendengar apa yang ada dalam Al-Quran. Ini guideline, ini panduan kita, tuan-tuan. Dia bukan buku sejarah. Dia panduan kita. Panduan kehidupan kita. Bahkan panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada? Ni kadang-kadang kita sedih. Kita sedih. Benda hak panduan, cerita benar. Cerita yang benar ni. Yang Allah sebut dalam Al-Quran cerita benar. Cerita hak dahulu, cerita sekarang, cerita masa depan, semua ni benar. Tapi tak mau dengar. Suka tengok cerita-cerita hak berdoa, drama lah, apa benda lah, filem-filem lah, hak tu suka sangat. Hak tu kena tipu pun tak apa. Hak ni cerita benar, tak mau tengok, tak mau dengar. Penyudahnya beginilah masyarakat kita. Jauh daripada apa yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Itulah ini manual dia. Kita nak operate apa tu peti ais, ada manual dia. Nak operate TV, ada manual dia. Apa-apa benda yang kita beli, mesin basuh, ada manual dia. Kena ikut manual tu. Kalau tidak, rosak habis lah. Betul tak? Kalau tidak, rosak habis lah. Peti sejuk, mesin basuh kita, tak ikut manual tu, rosak lah. Betul tak? Betul tak? Samalah kita ni manusia, manual kita Al-Quran, tak ikut Al-Quran, rosak. Mudah ya tuan-tuan. Mana payah sangat. Payah juga, mikir juga. Tidak. Nak milih, mikir juga. Benda yang kita buat tiap-tiap hari.
Sama je. Tak ikut manual, rosak putih sejuk tu. Tak ikut manual, rosak masa basuh tu. Tak ikut. Kita ada manual daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ikut, rosak. Rosak manusia. Dan kerosakan itu kita hadapi sekarang. Betul tak? Sebab apa? Tak ikut manual Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So insya-Allah kita sambunglah pada bulan Ramadan nanti. Saya ada satu slot tazkirah, so kita sambunglah. Sambung pada ayat yang ke 25, ayat yang ke 25. Ini sedap sikitlah. Wa basyiril ladzina amanu. Berilah berita gembira kepada orang beriman. Cerita sedap sikitlah ni. Tadi cerita amaran, ini cerita sedap. Cerita sedap pun kadang-kadang orang tak ambil perhatian juga. Tapi insya-Allah kita sambung pada bulan Ramadan, dan saya ucapkan kepada semua selamat menyambut bulan Ramadan yang akan sampai dalam 2-3 hari ini. Semoga Ramadan yang kita hadapi kali ini dapat menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap ibadah kita dia ada objektif. Ada objektif. Puasa ni objektif dia melahirkan kita insan yang bertakwa. Kan? Takwa ni apa? Takut kepada Allah. Yang kedua, menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, qanaah, memadai apa yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan yang keempat, isti'dad liyaumir rahim. Ada persediaan untuk menghadapi hari kiamat. Empat perkara itu. Kalau kita keluar Ramadan, tak ada 4 perkara ni. Allah tak takut pun. Tak takut Allah. Apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, tak buat pun. Padahal ada kuasa. Tak buat pun. Maka objektif itu gagal. Betul tak? Kita di dunia kita buat program itu, program ini kan. Submit kita kerja objektif 1, 2, 3, 4, 5 objektif. Kalau kelima-lima itu tidak tercapai, so program kita gagal ke berjaya? Gagal. Sebab tak sampai objektif, betul tak? Begitulah ibadah kita. Contohnya puasa yang nak capai. Kalau tak capai objektif menjadikan kita insan yang bertakwa, keluar Ramadan macam tu juga, pimai-pimai macam tu juga, maka gagal. Seperti mana program-program yang kita buat tak capai objektif, gagal. Lepas tu tak pelik tuan-tuan, tak pelik. Tak pelik, tiap-tiap tahun orang Islam ni berpuasa. Tiap-tiap tahun. Meriah begitu begini. Tapi tak ada benda pun. Konsert pergi juga. Konsert LGBT jemput juga, luluh juga. Rancangan-rancangan menyanyi dalam TV tengok juga. Sokong juga, begitu begini artis tah benda-benda pun sokong juga. Ni kesan daripada objektif tak tercapai. Itu puasa. Begitu juga dengan solat, haji, zakat. Semuanya ada objektif yang kesemuanya secara umumnya objektif yang menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. So insya-Allah kita sambung pada bulan Ramadan. Ma min khairin fa min Allah wa ma min syarrin fa min nafsi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.